sekalian, Nabi tidak tinggalkan solat berjemaah. Jadi siapa-siapa yang mendakwa cinta Nabi tapi tak ada sembahyang berjemaah, tak ada erti pengakuan cinta Nabi. Kata para ulama, Nabi ini dia ada 7 amalan yang dia tidak pernah tinggal. Pertama, tahajud. Nabi tak tinggal tahajud. Yang kedua, jaga wudu setiap masa. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, bersedekah setiap hari. Yang kelima, jaga sembahyang duha. Yang keenam, baca Quran setiap hari. Dan yang ketujuh, tidak tinggalkan jemaah di masjid. Kalau kita cinta Nabi, jangan tinggal ini 7 perkara. Kalau tak mampu buat 7, buatlah salah satu. Salah satunya adalah jangan tinggalkan sembahyang jemaah di masjid. Jangan tinggalkan. Sebab itu jangan terkejut, ada setengah mazhab menghukumkan wajib sembahyang jemaah di masjid. Mazhab kita tidaklah. Ada setengah mazhab mewajibkan untuk sembahyang jemaah di masjid, sebagaimana kita boleh lihat dalam mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Ahmad. Apa sebab? Kerana mereka berpegang kepada satu riwayat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika ada seorang OKU cacat penglihatan datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya rumah nak pergi masjid, jalannya agak susah. Saya pula tak ada orang yang boleh pandu saya ke masjid." Dia OKU penglihatan. Saya tak ada guide ataupun caregivers yang boleh guide saya pergi masjid. Habis apa kamu nak? Boleh tak ya Rasulullah, saya minta pengecualian, saya sembahyang kat rumah saja. Sebab masyaqqah, saya tak boleh nak pergi masjid, tak ada orang nak bawa. Boleh tak pengecualian, saya sembahyang di rumah? Nabi kata, okey, tak ada masalah. Boleh, no problem. Okey, dia pun dia. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, Nabi panggil, sekejap, mai sini. Hal tasma'un nida' bis salati? Kamu dekat rumah boleh dengar tak azan daripada masjid? Jawab laki-laki OKU tu, boleh dengar ya Rasulullah. Oh, kalau begitu fa'ajib. Oh, minta maaf, kamu berhenti sembahyang. Saya ni tak nampak Rasul, tak ada sebab kau dengar. Kau dengar azan, kau mesti datang. Ini hadis riwayat Muslim. Disebabkan itu ada para ulama mewajibkan sembahyang jemaah di masjid. Bayangkanlah tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang lebih keras, Nabi menyebut orang meninggalkan sembahyang berjemaah ini munafik. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyebut, "Man sarrahu ayyaqallahu wa musliman falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna." Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, hendaklah dia jaga sembahyang berjemaah di mana saja azan berkumandang yang dia dengar. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami menganggap siapa-siapa yang tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka itulah orang munafik yang jelas kemunafikannya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi zaman Nabi dulu, orang yang tak pergi sembahyang berjemaah ni munafik. Maka kalau kita hari ini berat nak pergi sembahyang berjemaah di masjid, duka cita dimaklumkan, kita tergolong sebagai golongan munafik. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih keras lagi, kata dia, "Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifun fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum." Sekiranya kamu sembahyang di rumah, maka kamu sebenarnya telah meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi kamu. Siapa meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi, maka orang itu confirm sesat. Confirm sesat, kata Ibn Mas'ud. Sebab itulah orang yang kerap datang ke masjid, mengimarahkan masjid, Nabi jamin dia terselamat daripada tergolong dalam golongan munafik. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut, "Laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya. Walau ya'lamuna ma fiha la atawhuma walau habwa." Sembahyang yang paling berat nak didirikan oleh orang munafik, sembahyang berjemaah yang paling berat adalah sembahyang subuh dan sembahyang isya.
Tapi kalau mereka tahu berapa fadilat, nescaya akan datang ke masjid walaupun terpaksa merangkak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka inilah hakikat kita kena terima. Kalau kita payah pergi masjid, maka kita adalah golongan munafik. Ini agak keras sikit lah, tapi tidaklah ke arah itu. Tuan-tuan semua orang baik-baik, mungkin sibuk je. Bukan sebab munafik. Tak ada Ustaz tengok Netflix, tak habis cerita, tak ada nak baca. Mungkin sebab itu saja. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah kita, untuk memberi ruang kepada kita habiskan sedikit lagi syarahan pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, datanglah ke masjid. Kami pihak masjid sentiasa mengalu-alukan kehadiran para jemaah. Kalau ada pun kekurangan sedikit sebanyak, insya-Allah kita di peringkat pentadbiran dan pengurusan akan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga kemudahan. Tetapi bagi kita pula sebagai orang beriman, kita kena datang masjid. Sebab tadi kita dah jelaskan bahawa salah satu daripada tanda orang beriman adalah dia suka mendirikan solat berjemaah di masjid. Dan Nabi pula memberi amaran, orang yang payah untuk pergi ke masjid ini, itulah munafik yang terang kemunafikannya. Dan sekarang kita tengok sekeliling kita, orang munafik memang berlambat-lambat. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik. Lidah bercabang, hati bercopak, mulutnya manis tapi hatinya melengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, hati menyumpah. Mulut muji, hati mencaci. Mulut bermanis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini munafik. Kenapa ramai tak datang masjid? Dulu golongan salafus saleh begitu takut ditimpa dengan kemunafikan. Kata Abu Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih. Kata Abu Mulaikah, seorang tabi'in, aku pernah jumpa dengan 30 orang sahabat Nabi dan aku tengok semua mereka ini majoritinya sangat bimbang menjadi munafik. Sebab itu semuanya akan sembahyang di masjid. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'minun wala amanahu illa munafiqun. Orang yang takut jadi munafik itulah orang mukmin sejati. Tapi orang yang merasa aman daripada jadi munafik itulah munafik, kata Hasan al-Basri. Jadi kalau tuan-tuan kita sibuk pun, minimum sembahyanglah di masjid Isyak dan subuh, minimum lah. Kalau tak dapat 5 waktu. Itu yang pertama, kita kena datang masjid kerana sunnah Nabi. Yang kedua, kita kena datang masjid sebab masjid adalah tempat Allah paling suka sekali. Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang Allah paling suka sekali adalah masjid dia, dan tempat paling dia tak suka sekali adalah tempat membeli belah. Sebab itu kalau di kawasan kita ni, manakah tempat yang paling Allah suka? Kalau kita di daerah Kuala Langat ni, apa yang Allah paling suka sekali yang ada di daerah kita? Pantai Morib, Pantai Kelanang, Pantai Batu Laut, Pasar Kampuchia, Plaza Banting Central, Dataran Banting, Bukit Tandung, Bukit Jugra, Rumah Api, Ekonsef Banting. Yang paling Allah cinta masjid-masjid dia. Bukan kita kata pasal Kampuchia tak ada, Tuhan tak sayang. Tidak, Allah lebih sayang masjid dia. Kita di sini ada 2 masjid daerah, Masjid Diraja Sultan Ala Aidin di Jugra, dan masjid kita ni, Masjid Jami' Salihin Kancung Darat ini.
Dan kita di daerah kita ada Masjid Korea 33 buah kalau tak salah kiraan. Surau kita ada 135 buah. Ada 9 buah surau Jumaat, ada 126 surau biasa. Tak campur surau Kedai Tomiam dan juga Petronas. Kalau kira lagi banyak sebenarnya. Ini tempat yang paling Tuhan suka berbanding dengan Econ Safe. Itu kena ingat. Bukan kita tak boleh pergi Econ Safe. Dah. Kalau orang tanya, daerah kita di mana tempat Tuhan paling suka? Masjid. Maka datanglah ke masjid. Dia yang kedua,